Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah 11 Disember bersama saya Khadiza Faisal. Selasa lalu, sejarah baharu tercipta buat Indonesia apabila negara itu meluluskan undang-undang mengharamkan hubungan seks luar nikah. Ia merupakan sebahagian rombakan kod jenayah negara yang ditunggu sejak bertahun-tahun dan akhirnya dipersetujui ahli parlimen. Namun adat demokrasi, pasti ada yang bersuara. Apatah lagi di negara yang mempunyai 270 juta penduduk pelbagai agama dan ideologi. Untuk itu selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Undang-undang baharu penuh kontroversi itu memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun dan sebaik dikuatkuasakan, larangan itu akan memberi kesan kepada pelawat asing serta rakyat. Kami telah berupaya untuk mengakomodasi sebaik-baik mungkin apa menjadi perdebatan dan isu-isu penting yang menjadi perbedaan pendapat kita. Namun tentunya lah pada saatnya kita harus mengambil keputusan historis terhadap rancangan undang-undang KUHP ini untuk meninggalkan warisan hukum pidana kolonial Belanda. Keputusan itu bagaimanapun mendapat tentangan dari kumpulan hak asasi manusia kerana ia mengekang kebebasan sivil serta hak pribadi. Namun selepas beberapa semakan dibuat, ia masih berpihak kepada komuniti lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT dan ahli parlimen bersetuju untuk membuang artikel yang disyorkan kumpulan Islam yang akan melarang seks dalam kalangan homoseksual. Seperti dijangka, pengkritik berpendapat undang-undang baharu itu dilihat melanggar kehidupan peribadi rakyat dan menjejaskan iklim pelaburannya. Undang-undang itu juga dikatakan berpotensi mengganggu kemasukan pelancong asing kerana ia turut dikuatkuasakan di Bali. Sementara itu, kod baharu undang-undang itu turut memperluaskan undang-undang menghina agama serta presiden. Ia juga disifatkan pengkritik sebagai percubaan menghalang kritikan terhadap kerajaan, malah dilihat sebagai hal yang mundur di sebuah negara demokrasi termasuk menjejaskan iklim pelaburannya. Di bawah peraturan Indonesia yang juga negara majoriti Islam itu, undang-undang yang diluluskan parlimen hanya akan menjadi undang-undang selepas ditandatangani presiden atau ia akan berkuat kuasa secara automatik selepas 30 hari. Lagi kejutan di Indonesia, pembebasan awal salah seorang pembuat bom dalam letupan Bali pada 2002 yang mengorbankan lebih 200 orang, Hisham Ali Zain, menimbulkan reaksi kurang senang, khususnya dalam kalangan mangsa yang terselamat. Malah Australia juga menyelar tindakan pembebasan awal itu kerana bakal memberi kesan trauma kepada keluarga bangsa. Pembebasan Hisham atau lebih dikenali sebagai Umar Patik adalah pada hari sama letupan bom yang menyasarkan balik polis di Bandung. Walaupun ia diletakkan di bawah program latihan sehingga 2030 dan parolnya akan dibatalkan jika pelanggaran berlaku, namun mangsa terselamat mempersoalkan adakah ia terjamin. Saya merasa aneh aja, kejahatan kemanusiaan begini kok bisa dapat pembebasan bersyarat. Apa jaminannya mereka tidak akan melakukan hal yang sama lagi? Kejadian Bandung ini kan sudah nyata itu mantan teroris melakukan hal yang sama juga. Menurut berita yang saya baca itu dia akan masih mendapatkan kontrol sampai 2030 gitu ya. Saya agak sedikit nggak bisa yakin kalau kontrol itu bisa dilakukan dengan sangat baik gitu ya. Malah pakar juga memberi amaran pembebasan awal Patik serta rakan pengebom Bali Ali Imran yang sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup akan meningkatkan kemasyhuran mereka. Bagaimanapun pihak berkuasa percaya pelampau yang disabitkan bersalah akan menunjukkan perubahan selepas menjalani program deradikalisasi.
Patik didapati membuat bom yang digunakan dalam serangan ke atas Bali yang disifatkan paling tragis di Asia Tenggara. Letupan di kawasan bar dan kelab malam itu meragut 202 nyawa dengan 88 daripadanya warga Australia. Dia yang berusia 52 tahun sebelum ini ditahan pada 2011 selepas hampir sedekad hidup dalam pelarian di Pakistan dan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun sekaligus menolak permohonan pendakwa raya agar hukuman penjara seumur hidup dikenakan ke atasnya. Walaupun 20 tahun telah berlalu, tragedi berdarah itu masih terkesan apabila keluarga mangsa baru sahaja memperingati hari kematian pada Oktober lepas sekaligus membantah pembebasan awal Umar Patik. Alhamdulillah bertemu kembali. Ketegangan Israel Palestin di tebing barat yang berlanjutan sejak berbulan-bulan lamanya tidak menunjukkan tanda reda. Sebaliknya semakin kritikal. Serbuan hampir setiap malam di wilayah yang diduduki itu kononnya bagi memburu pengganas seringkali bernokta dengan tumpahan darah rakyat Palestin, termasuklah orang awam. Konflik selama berbulan-bulan itu sekaligus menimbulkan tanda tanya mengapa krisis itu tidak mampu dihentikan sehingga Israel terus bermaharajalela menghalalkan darah rakyat Palestin untuk dibunuh. Minggu ini sahaja 5 rakyat Palestin terbunuh dalam tempoh 24 jam dengan 3 daripadanya ditembak ketika serangan pada waktu subuh di Jenin Khamis lepas. Serangan yang mencetuskan pertempuran antara lelaki Palestin bersenjata dan Israel itu meragut nyawa seorang pejuang yang dikenali sebagai Siddiqui Zakarneh yang ditembak di keretanya. Zakarneh dikatakan bergabung dengan Brigade Syahid Al-Aqsa iaitu sayap bersenjata parti politik Fatah. Tragedi subuh itu turut mengorbankan 2 orang awam iaitu Atta Shalabi 46 tahun dan Tariq Al-Damaj 29 tahun. Shalabi yang ketika itu sedang memandu kereta bersama abangnya mahu mendapatkan Zakarneh yang ditembak. Namun malangnya dia turut menjadi korban peluru Israel. Tidak terhenti di situ, seorang remaja lelaki berusia 15 tahun, dia Muhammad Rimawi dari Beit Rima turut menjadi mangsa Israel. Kebobrokan Israel semakin jelas apabila tidak semena-mena mereka menghalang ambulans yang membawa mangsa cedera akibat serangan Zionis untuk menerima rawatan. Bahkan peluru hidup turut dilepaskan ke arah ambulans. Itu di Jenin. Di wilayah Palestin yang lain, video yang dikongsikan di Twitter turut memaparkan kekejaman Israel yang menembak seorang lelaki dengan jarak dekat. Kononnya cuba mengacu pisau dan merampas senjata tentera Israel. Ammar Hadi Muflih, 22 tahun, dibunuh Jumaat lepas di Huwara, berhampiran Nablus. Terdahulu berlaku pertengkaran antara Ammar dan tentera Israel dan tembakan itu dilepaskan dengan alasan mempertahankan diri. Namun saksi menegaskan bahawa Ammar tidak membawa sebarang senjata termasuklah pisau. في البداية كنا مفكرنا السيارات وقفات يعني إنه أزمة واحد معطل السير طلع هم بتناقشوا في أثناء النقاش طلع صوت الطلق وكان شاب على الأرض عرفنا إنه مستوطن طخه بعدها جينا نكرب هنا المستوطن صار يسحب علينا السلاح ما خلاناش نكرب أجا الجندي من الصيد الثاني من الشك الثاني واللي هو اللي حاول إنه يمسكه أو شو يسوي معه الشاب مسك في الجندي وصاروا يتماسكوا وطخوا 3 رصاصات أو 4. Selepas kejadian itu, mayat Ammar disorokkan oleh Israel dan keluarganya percaya ada sesuatu yang cuba disembunyikan. انسجن 4 مرات اخوته انسجنوا معاه انسجن هو 14 سنة يعني ضغطوا عليه كثير وفي نفس الوقت قتلوا واخذوه حاجزين جثته طب وين طيب بدنا نشوفه طب ليه حاجزينه ليه Sekurang-kurangnya 150 rakyat Palestin terbunuh tahun ini di tebing barat dengan lebih 40 daripadanya di Jenin ketika serbuan Israel di wilayah itu.
Menjalani kehidupan sebagai mangsa perang sudah cukup memberi tekanan kepada rakyat Palestin, Syria dan Yaman. Kini tubuh mereka diselubungi kesejukan yang menggigit dan terpaksa bertahan untuk tinggal di kemah usang sehingga Februari tahun depan. Bukan hanya memikirkan keperluan pakaian sejuk dan bahkan pemanas badan, ada atau tidak makanan untuk dijamah buat hari esok. Kurang sebulan lagi, suhu di sebahagian negara Timur Tengah dijangka mencecah sehingga negatif 15 darjah Celsius, termasuk di Palestin, Yaman dan Lubnan yang menempatkan kem-kem pelarian Syria. Cuaca ekstrim itu cukup kritikal buat mereka seandainya tiada kelengkapan pakaian sejuk, bahan pemanas dan makanan. Nyawa mereka turut diancam serangan hipotermia dan frostbite atau radang dingin. Status sebagai pelarian membuatkan mereka amat memerlukan bantuan dari luar untuk mengharungi musim sejuk yang masih panjang. Badan Bukan Kerajaan Aman Palestin sebelum ini aktif mengagihkan bantuan musim sejuk di Palestin, Yaman, Lubnan dan Syria atas dasar kemanusiaan dan solidariti terhadap nasib pelarian. Kerana apa? Mereka sebagai pelarian tidak cukup makanan. Lebih-lebih lagi musim sejuk, mesti perlu ada makanan yang cukup supaya mereka dapat panaskan badan. Yang kedua ialah pemanas dan kerosin. Pemanas dan kerosin ini adalah satu benda yang sangat-sangat penting bagi memastikan mereka berada dalam suhu yang mereka boleh hidup di dalamnya. Dan seterusnya adalah peralatan musim sejuk seperti baju sejuk. Sebab kita lihat mereka duduk dalam salji tetapi tidak berkasut, berkaki ayam. Begitu juga mereka pakai pakaian yang nipis, yang mana benda ini mengancam nyawa mereka. Dan seterusnya adalah bantuan klinikal jika mereka ada kesakitan. Jadi mereka perlu kepada bantuan-bantuan ubat-ubatan, di mana kat sana kelengkapan perubatan sangat-sangatlah daif. Amanah yang digalas hasil sumbangan orang ramai sampai kepada insan yang memerlukan dan kempen musim sejuk aman Palestin masih diteruskan. Menurut Ismail, keprihatinan rakyat Malaysia terhadap saudara agama yang ditimpa kesusahan sebahagian daripada tanggungjawab untuk melunaskan salah satu prinsip maqasid syariah iaitu menjaga nyawa. Sumbangan untuk kempen musim sejuk aman Palestin boleh disalurkan ke nombor akaun atau imbas kod QR seperti tertera. Baik, Global Hijrah berakhir di sini. Nantikan lagi kupasan isu ummah dalam Global Hijrah minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.